Iskandar Zulkarnain itu, orang selalu kata Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Quran merujuk kepada Zulkarnain, Iskandar kan. Ada ulama Islam kritik sebenarnya, dan itulah orang selalu cakap lagu tu. Kita baca dalam surah Al-Qasas, Zulkarnain itu dia beragama Islam. Zulkarnain itu beragama Islam. Tiba-tiba ada orang kaitkan Zulkarnain itu dia adalah Iskandar Zulkarnain. Sedangkan Iskandar Zulkarnain itu agama dia bukan agama Islam. Dia agama Zeus. Oh, Zeus, bukan Zeus kopi tu. Sekarang ada Zeus kopi. Zeus kopi itu sebenarnya konsep dewa sebenarnya. Kalau nak tahu lah, kalau orang belajar falsafah tahu lah. Kan? Kalau orang suka baca buku falsafah, dia akan jumpa beberapa nama-nama dewa yang menjadi sandaran orang falsafah. Antaranya Zeus. Jadi orang ni dia baca buku falsafah lah kot, Zeus. Dia pun buat satu kedai kopi, Zeus Coffee. Betul dia buat gambar tak? Gambar muka orang tu kan. Itu dalam pentafsiran dia, dewa tu lah. Zulkarnain ni agama dia Zeus. Tu dewa dia. Kalau nak tahu sejarah lah, kena baca lah buku sejarah tu kan. Jadi cerita dia, Zulkarnain ni kalau kita baca dalam Quran, dia memang menguasai timur dan barat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala gambarkan dia boleh berdialog dengan Allah. Baca dalam Quran. Jadi kalau timbul dia berdialog dengan Allah, sebab itulah ada sebilangan ulama-ulama tafsir kata dia adalah seorang nabi. Ada ulama tafsir kata, anda kata ada ulama tafsir kata. Sebab di sana ada ulama lain bantah. Kan? Sebab apa? Sebab tidak tersenarai sebagai seorang yang mempunyai umat. Sebab bila sebut nabi, dia mesti ada umat. Betul tak? Tapi bila kita baca kisah dia, itu bukan umat. Yang dialog dia dengan Allah Ta'ala tu bukan cerita tentang ibadat, tapi menceritakan tentang pemerintahan dia. Lepas tu macam mana pula dialog itu? Orang kata itu percakapan dia dengan diri dia sendiri, yang dia merasakan dia bercakap dengan Tuhan. Macam kita lah kadang-kadang duk berjalan-jalan, ya Allah, kenapalah kau macam ni ke aku? Dia bercakap lagu tu kan seorang. Macam tu lah ada orang tafsir kan. Hakikat bagi Zulkarnain dia beragama Islam. Makanya tidak hairan ada seorang ulama pelik sikit, namanya Tahir Ibn Ashur. Dia kata sebenarnya Zulkarnain ini adalah salah seorang maharaja Cina. Sebab apa makna Zulkarnain? Korni asal maknanya tanduk. Tanduk. Zulkarnain orang yang mempunyai dua tanduk. Zulkarnain kan. Jadi bila sebut Zulkarnain mempunyai tanduk, ada satu orang maharaja Cina yang dia ikat rambut tu macam dua macam tu. Macam tanduk kan. Itu dia kata gelaran dia Zulkarnain. Tahir Ibn Ashur cakap lah. Anda pernah kupas panjang lebar cerita tafsiran tu kan. Lepas tu dia kata dalam Al-Quran menceritakan Zulkarnain, dia buat satu tembok menghalang daripada Ya'juj Ma'juj. Betul? Dia kata tembok tu, tembok besar Cina. Lepas tu Ya'juj Ma'juj tu orang Mongol. Orang Mongol. Tafsiran Tahir Ibn Ashur. Sebab apa? Sebab bila kita baca dalam hadis-hadis Nabi dan Al-Quran dan tafsir, bila sebut Ya'juj Ma'juj, sifat dia adalah dia berpindah randah dan dia akan binasakan satu kaum. Dia pergi satu kaum, dia bunuh-bunuh, dia tak bangun kat tempat tu, dia lagi tinggalkan. Ini perangai Mongol. Ini perangai Ya'juj Ma'juj yang diceritakan dalam kitab tafsir. Bukankah itu perangai Mongol? Masa Mongol kan begitu. Awak tafsiran Lepas tu orang timbul, bukankah argumen yang pertama mengatakan dia mesti beragama Islam? Maharaja Cina tu agama Islam ke? Kau tu pula bagi soalan kan. Mu'alaf pula, bukan mu'alaf. Dalam sejarah China, kalau kita baca dalam hadis Nabi, bahkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada sebut setiap umat itu mesti ada Nabi dia. Setiap umat itu mesti ada Nabi dia. Beza antara maksud umat di kalangan umat Nabi Muhammad dengan Nabi sebelum ni adalah kaum. Sebab Nabi Muhammad ada kata yub'atu al-anbiya liqaumihi khassatan wa bu'istu ila nasi kafatan. Para nabi dahulu diutuskan untuk kaum tertentu, aku diutuskan untuk semua manusia. Jadi maksudnya China itu mungkin ada nabi dia. Faham? Kita pun bisa dengar agama Confucius. Betul? Batu Tahir Ibn Ashur kata tidak tolak kemungkinan itu pun adalah satu agama yang datang daripada langit, seperti mana Yahudi dan Nasrani. Belum kau jari style. Sebab China ni sejarah dia hebat tau. Sejarah dia sebelum zaman Nabi lagi. Dia era Masihi tu kan. Dia hebat dah sejarah dia. Kita tu macam mana suka baca buku sejarah. Baca sejarah Three Kingdoms, 3 kerajaan berperang.
Dia ada tentera perang namanya Liu Bei, Cao Cao, Zhuge Liang, pakar strategi perang nama Zhuge Liang. Bisa dengar nama macam tu? Kena baca lah. Anda suka baca. Lepas tu kalau kita tahu ada satu pakar strategi perang, simpulkan segala strategi-strategi perang China itu, nama orang yang himpun tu namanya Sun Tzu. Yang kita selalu sebut Sun Tzu tu kan. Anda tanya kawan yang Cina tu, bacaan betul je kan? Sun Tzu, bukan Sun Tzu. Kita benda Sun Tzu. Asal sedap je. Kan? Sejarah China, sejarah dia lama tu. Sejarah China kan. Super sejarah India. India ni sejarah lama. Kita je sejarah baru. Betul? Dan kalau kita nak pergi atas sejarah Islam tu sendiri, China dengan tanah Melayu, Islam China lagi. Betul? Abu Sa'id Al-Khudri tu kubur dia kat sana lah. Dia mati kat sana kan. Sahabat Nabi. Allah raham tu guru ni Aziz ni pernah sebut, sepatutnya orang Cina lah ajar Islam ke orang Melayu. Sejarah Islam lagi lama daripada orang Melayu. Tapi kat Malaysia dah terbalik. Kita pula orang Islam ajar Islam ke orang Cina. Allah raham tu guru pernah sebut lagu tu kan. Jadi nak cerita aja Iskandariah tu. Poin Nana tu Iskandariah tu. Jadi dia ni dulu dia menguasai timur dan barat. Itu memang ada dalam catatan sejarah. Antara tempat dia kuasai adalah Mesir. Mesir. Jadi kota tu sekarang dipanggil sebagai Iskandariah. Sampai hari ni dia panggil Iskandariah.